Tentang kultivasi sistematik dalam pembinaan masyarakat madani. Ada beberapa perkara yang perlukan diberi keutamaan, khususnya pembinaan masyarakat madani, dan apakah itu kultivasi sistematik? Untuk bercakap lebih lanjut, kita terus saja bersama dengan Tuan Fazril Saleh yang merupakan Setiausaha Agong Angkatan Belia Islam Malaysia ABIM. Assalamualaikum, selamat pagi Tuan Fazril, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Selamat pagi. Ya, selamat pagi juga Tuan Fazril. Kali ini mungkin naratif penceritaan kita ini cukup menarik kerana kita nak bercerita dua perkara ini, iaitu kultivasi sistematik dalam kita membina masyarakat madani. Mungkin terlebih awal kita memberikan perincian, pengenalan dan juga berkenal-kenalan dahulu tentang apakah itu kultivasi sistematik. Cik Fazril. Baik. Terima kasih saya ucapkan kepada Selamat Pagi Malaysia, Tuan Ismail dan Puan Fatana atas kesempatan pagi ini untuk kita bincang sikit tentang isu yang disebutkan tadi. Saudara, sebelum pergi lanjutkan, tadi ditanyakan oleh Ismail apa yang kita maksudkan dengan kultivasi sistematik kan, dan apa pula masyarakat madani. Jadi kultivasi ini maksudnya penanaman ataupun pemupukan. Kita kan pernah bertanam tumbuhan ataupun pokok kan. Jadi masa kita tanam pokok, apa yang kita buat? Kita pasti cari benih yang sesuai ataupun tunasnya. Maka kita cari juga tanahnya yang sesuai. Ya. Jadi bila kita bertanam, maka di sana nanti ada prosesnya. Ya, proses itu mesti dilakukan dengan sistematik, dengan baik, dengan teratur. Jadi maksud itu juga kultivasi sistematik maksudnya penanaman atau pemupukan secara bersistem dalam kita membangunkan suatu hasrat yang kita namakan sebagai masyarakat madani. Tapi apa pula masyarakat madani itu kan? So masyarakat madani, kalau dapat saya sentuh sikit ya secara sekali lalu, yang kita maksudkan dengan masyarakat madani itu adalah suatu bentuk dan keadaan masyarakat yang kita idamkan. Istilah masyarakat madani ini dipopularkan suatu waktu dulu oleh yang berbahagia, yang mulia, Profesor Syed Muhammad Naqib Al-Atas. Dan beliau merupakan seorang ilmuwan yang cukup terkenal, datang dari negara kita sebenarnya dan masih lagi hidup sampai ke hari ini. Beliau cukup popular, boleh kata bertaraf antarabangsa. Beliau memperkenalkan istilah al-mujtama' al-madani, bahasa Arabnya, yang bermaksud masyarakat madani. Madani itu diambil dari istilah Madinah, maksudnya kota, bandar. Kan? Dan apa yang ada di bandar? Nak memperincikan tentang madani atau masyarakat madani, apa yang ada di bandar? Di bandar itu, di kota itu ada sistem. Kita ada sistem tata kelola, ada sistem pengurusan, sistem pentadbiran, ada sistem pengairan, ada sistem malah sistem pembentungan. Ya. Jadi masyarakat di dalam kota disusun, diatur, ditata kelola dengan sistem yang baik. Begitu juga dalam konteks yang lebih dalam konteks falsafah, kita melihat istilah polis ataupun polity, istilah kota dalam bahasa Greek Yunani itu membawa maksud bahawa satu lokasi, satu penempatan di mana masyarakat duduk dan ditata kelola dengan baik, diurus dan ditadbir dengan baik dalam suatu sistem kehidupan. Ada rule of law. Dalam konteks masyarakat Malaysia, saya boleh sebutkan bahawa cukup dengan kita menghayati 5 prinsip rukun negara: kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan, sudah cukup untuk mencirikan satu citra masyarakat madani yang kita impikan dalam Malaysia. Jadi bagaimanakah keradangan ekonomi ini berkait rapat dengan penstrukturan moral sesebuah kelompok manusia itu sendiri? Okey. Bila bercakap tentang masyarakat madani atau masyarakat kota kan, apa yang membezakan masyarakat kota dan menyebabkan kota itu menjadi suatu tumpuan? Kita bagi contoh, sekarang ni bulan kebangsaan, kita menyambut setiap kali tanggal 31 Ogos sampai nanti kepada 16 September kita sambut Hari Malaysia. Kan? Tapi itu kan semata-mata angka. Kita menyambut itu ada tarikh-tarikh atau tanggal tertentu. Biasa manusia menyambut sesuatu, memperingati sesuatu dengan tarikh tertentu. Tapi saya boleh sebutkan itu hanyalah angka. Kalau katakan 64 tahun negara kita bebas daripada penjajahan,
64 tahun itu hanyalah angka. Kita hanya memperingati, bukan 64 tahun itu yang kita ingat, tapi kita harus ingat seluruh perkembangan dan lintasan sejarah bangsa kita sejak ribuan tahun dulu. Kalau nak katakan, saya bagi satu contoh untuk jawab soalan tadi ya. Saya bagi satu contoh, kita pernah berbangga kena punya suatu peradaban Kerajaan Kesultanan Melayu Melaka sebagai contoh ya. Itu pernah jadi satu kosmopolis, satu Madinah, satu kota di mana di dalamnya ada kepelbagaian ya. Jadi kota itu ditandai keistimewaannya dengan kepelbagaian. Okey, kalau kita pergi ke satu kota, kepelbagaian itu nak tengok di mana? Pergilah ke pasarnya, maka kita akan nampak pelbagai. Kalau pasarnya jual satu benda aja, tak maju kota tu. Kalau Melaka dulu hanya jual Kesultanan Melayu Melaka yang pernah agung abad ke-16 dulu, kalau hanya jual ikan kering aja, tak jadi kita. Tapi dijual pelbagai produk, pelbagai yang dinamakan sebagai commodities, dan ramai orang datang. Alfonso de Albuquerque bila datang ke Melaka, kemudian dicatatkan oleh Tom Pires dalam Suma Oriental, dia menyebutkan bahawa di Melaka saja ada lebih 80 bahasa dipertuturkan. Betapa kosmopolis, betapa orang kata pelbagainya keadaan yang ada di Melaka waktu itu. Jadi saya nak sentuh dengan soalan tadi, bagaimana keradangan ekonomi berkait rapat dengan penstrukturan moral sesebuah kelompok manusia. Ekonomi sebenarnya adalah sesuatu atau sebahagian dari kehidupan manusia. Walaupun saya tak nafikan hari ini ekonomi ini dah jadi angka. Orang kurang bercakap tentang kebahagiaan dan kemanusiaan dalam ekonomi. Itu satu penyimpangan. Dan ini harus dibetulkan. Tapi untuk menyatakan bahawa parahnya ekonomi akan mempengaruhi struktur moral dan etika masyarakat. Itu betul. Saya bagi contoh ya. Suasana hari ini dalam keadaan krisis bertimpa dengan pandemik dan sebagainya. Dari 2019 hingga Mei yang lepas, 1,738 kes bunuh diri dilaporkan. Purata 2 orang bunuh diri setiap hari. 609 kes tahun 2019. Tahun 2020 saja 631 kes, meningkat berapa puluh kes kan. Dalam masa 5 bulan, Januari sampai Mei tahun ini, hampir-hampir sama dengan tahun lepas dan tahun sebelumnya. Kita ada 500 kes bunuh diri, tak sampai habis tahun lagi. Menunjukkan bahawa punca tekanan ekonomi juga mempengaruhi aspek moral. Kita pun tak sanggup lagi untuk hidup, maksudnya masyarakat tak sanggup untuk hidup dan sanggup untuk tarik nyawanya sendiri. Kita juga melihat bagaimana dalam setengah-setengah keadaan, kerana keterdesakan, orang mencuri, orang merompak, melakukan jenayah atas sebab keperluan ekonomi diri dan keluarga masing-masing. Kerana itu saya boleh sebutkan bahawa memang keradangan ekonomi, problem dan masalah berkait dengan ekonomi, keparahan itu sangat berkait rapat dan memenstrukturkan moral dan faham etika kelompok masyarakat manusia. Tuan Faisal, Tuan Hazril, kita juga melihat kepada perkara penting. Apabila Tuan Hazril bercerita tentang masalah kebobrokan nilai dalam masyarakat, itu juga kita perlu bercerita tentang bagaimana pemimpin-pemimpin masyarakat dan golongan pemikir masyarakat juga perlu untuk menggagaskan idea perubahan yang positif kepada masyarakat. Difahamkan akan berlakunya satu persidangan ataupun simposium yang juga turut digagaskan bersama dengan pihak ABIM untuk melibatkan pemikir-pemikir dan juga ilmuwan yang hebat untuk kita menggagaskan idea dan juga pandangan mereka. Jadi apa yang akan diterjemahkan dan juga dikongsikan dalam simposium dan juga persidangan tersebut? Baik, terima kasih Ismail. Atas sebab isu moral dan isu etika ini sangat penting dalam konteks kita berdepan dengan pandemik, dengan masalah dan krisis bertimpa itu, maka perlu ada radas atau komponen untuk dilakukan disebut sebagai intervensi campur tangan dalam masyarakat ya. Khasnya kalau bercakap soal ekonomi yang manusiawi, yang ekonomi itu tidak harus menekan dan tidak juga menindas, maka aspek tata kelola yang baik atau tadbir urus yang baik
atau dalam bahasa Inggeris disebut sebagai good governance, itu jadi keutamaan. Dia harus jadi satu nilai yang disepakat oleh bersama dan dia mesti dikembangluaskan dalam masyarakat, ya, pelbagai sektor. Kerana itu nanti insya-Allah pada 25 hari bulan September kita anjurkan suatu conference, ya, dan conference ini dianjurkan secara serantau. Ada tokoh-tokoh dari luar negara juga yang akan bersama dengan kita. Kita namakan sebagai Nur Conference 2021, dengan tema yang kita angkat, Good Governance, Quest for the Future. Tata kelola yang baik, prospek masa depan. Jadi bagaimana keadaan isu yang sekarang kita hadapi ini, krisis bertimpa yang tak tahu bila akan selesai. Kuncinya adalah kekuatan moral, kekuatan nilai, kan, dan dalam masa yang sama prinsip kita jaga kita dalam konteks masyarakat dunia hari ini adalah sesuatu yang mesti diangkat, dan orang yang lebih bernasib baik mesti membantu mereka yang kurang dalam konteks mendapatkan keperluan dalam kehidupan mereka. Jadi 25 September insya-Allah secara dalam talian kita akan tampilkan antaranya yang sudah memberikan pengesahan mereka. Ucap pertama daripada Profesor Ulung, Datuk Dr. Osman Bakar, Syekh kuliah di ISTEC UIA. Beliau juga salah seorang ilmuwan yang boleh dikatakan bertaraf antarabangsa. Dari negara seberang kita ada Profesor Madya, Dr. Syed Khairudin Al-Junaid dari Universiti Kebangsaan Singapura, dan ada ramai lagi tokoh-tokoh lain yang akan membabitkan empat komponen utama dalam perbincangan. Satu, sisi geopolitik, sisi ekonomi, sisi teknologi, dan juga aspek pendidikan akan dibahaskan sepanjang hari daripada jam 9 pagi sampai 4.30 petang, insya-Allah. InsyaAllah. Baik. Sekali lagi Tuan Fazril, untuk kita memberikan pengharapan dan juga penghayatan lebih lanjut tentang peranan golongan-golongan ilmuwan ini, bukan saja untuk memberikan cerakin idea yang lebih baik kepada pembaharuan dan juga pembangunan ummah, tetapi ummah itu juga perlu bergerak dan juga sentiasa berfikiran positif untuk menerima perubahan tersebut. Jadi apakah harapan Tuan Fazril dalam melihat ummah dan juga umat kita ini perlu berubah ke arah lebih baik dan juga perlu berfikiran terbuka dan positif dalam melihat pembangunan arus moden yang sedang dilalui ketika ini? Baik, umat kita sebenarnya, umat Islam saya maksudkan, dan juga dalam konteks Malaysia, seluruh bangsa Malaysia sudah punya resepi-resepi itu dah, ya, di sekeliling kita. Tinggal lagi bagaimana kita mengadun, mengangkat, dan juga mesti optimis, rasa yakin dengan kemampuan dan potensi yang kita punyai. Kerana itu yang ingin kita bangunkan dalam setiap individu, khasnya generasi muda, adalah membina dan membangun yang kita namakan sebagai khairiyatul ummah, keunggulan umat. Serba-serba yang terbaik itu mesti kita angkat dalam tradisi kita dan juga aktiviti seharian selepas ini. Jadi bercakap soal good governance, kami tidak hanya berbicara soal program ataupun satu konsep yang hanya disembangkan atau dibicarakan pada musim-musim tertentu. Tapi yang ingin kita bangunkan, yang ingin kita hasratkan adalah kultivasi itu secara sistematik. Bagaimana menanam, memupuk nilai dan memupuk tradisi dan budaya good governance ini dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada masa lagi untuk kita bertopeng-topeng dan bermuka-muka. Kita harus ikhlas, jujur dan praktiskan, jadikan rutin dalam kehidupan kita tata kelola yang baik, kejujuran, keikhlasan, dan pupuk perkara ini secara sistematik dalam diri generasi anak-anak bangsa Malaysia semuanya. InsyaAllah satu hari nanti negara dan dunia akan jadi lebih baik, dan kita akan nampak cahaya di hujung terowong pada ketika kita berdepan dengan krisis. Kita bersiap untuk keluar daripada krisis dengan lebih teguh dan utuh, dengan lebih gagah.
dan masa depan adalah milik kita, insya-Allah. InsyaAllah sudah pasti janji Allah Subhanahu Wa Taala itu pasti akan hadirnya kebahagiaan selepas kesedihan dan juga keperitan dilalui, insyaAllah. Terima kasih sekali lagi kepada Tuan Fazril Saleh, Setiausaha Agung Angkatan Belia Islam Malaysia ABIM, berkongsi lebih lanjut tentang bagaimana kultivasi sistematik ini dalam pembinaan masyarakat madani dan juga atur cara yang akan digagaskan dalam tata kelola masyarakat yang lebih baik, khususnya untuk pembinaan rumah yang lebih baik. Terima kasih Tuan Fazril.